Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan kita meneruskan perbincangan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Dan masih lagi pada bab tentang adab pengajar dan pelajar Al-Quran, adab guru dan adab pelajar. Dan kita sampai kepada topik menceritakan tentang al-hirs 'ala al-ilmi wa min adabihil muta'akkidati an yakuna harisan 'ala al-ilmi. Jadi Imam Nawawi sebut antara adab-adab penuntut ilmu yang sangat ditekankan supaya dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu, dalam usaha menuntut ilmu, perlu bersungguh-sungguh. Biasa dalam urusan apa kita bersungguh-sungguh ni? Cek makan. Lapar, kalau dah lapar ni bersungguh betul. Ustaz terasa ke? Terkeluar. Atau cari duit mungkin kita boleh kata juga kan, sungguh-sungguh. Ada lagi urusan lain. Masa bujang cari jodoh kot. Sungguh. Kan ada yang kat sini tak cari, dia datang ni jodoh dia. Ada. Sungguh cari jodoh masa bujang dulu lah. Jadi ada kita, dan kita katakan maknanya bila bersungguh tu senang ke susah nak bersungguh? Susah lah. Susah. Maknanya kita susah sebab kenapa susah? Bila bersungguh nak cari rezeki, bersungguh nak cari makan, kenapa susah? Sebab terpaksa. Korban kan macam-macam. Duit, lagi masa, tenaga, dan menyebabkan kita memilih perkara-perkara yang kita nak bersungguh. Jadi perkara-perkara yang kita tak suka, kita tak seronok nak bersungguh, kita tak akan sanggup korbankan apa-apa pun. Okey. Jadi kalau urusan-urusan lain yang isteri kita suka, kita tak suka, kita tak bersungguh lah nak tolong dia. Tapi kalau dia suka, dia bersungguh betul minta duit kat kita. Dan seumpamanya. Jadi kita tahu bahawa bersungguh memerlukan kepada pengorbanan. Dan sekarang ni bila menyentuh dalam urusan menuntut ilmu, adakah kita mampu untuk mengaplikasikan usaha supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu? Dan apa yang dikatakan dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu ni? Okey. Seminggu sekali dengar, sejam setengah atau sejam dapat fokus. Apa lagi? Salin otak ke tak? Mungkin. Kata orang pula, ada orang tak salin tapi dia dengar. Ada orang salin supaya nak hilang ngantuk. Ada orang memang daripada awal lagi datang untuk dapat ubat mengantuk. Ubat tidur. Jadi kesungguhan ni berbeza antara seorang dan seorang lain-lain. Tapi salah satu faktor yang akan membantu untuk kita bersungguh adalah niat. Maknanya bila kita tahu kita buat ni tak ada tujuan lain melainkan untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran, segala kelebihan yang Allah janjikan untuk para penuntut ilmu, maka itu secara tidak langsung sepatutnya mendorong kita untuk bersungguh. Cuma lepas tu kita akan rasa penat, letih, dan kita nak pilih berhenti ke atau cuti kejap ke. Minggu ni sibuk lah, minggu depan lah aku datang. Lepas tu minggu depan sibuk pula lain pula, sakit perut, tak datang juga. Minggu lagi satu pula tiba-tiba anak suruh hantar ke sini ke situ. Lepas tu bila sampai minggu keempat, segan sebab lama tak datang. Jelaslah sampai ke sudah tak muncul-muncul. Kalau muncul sekejap,
sebab ada makan-makan. Dan ujian. Jadi ujian ni tunduk-tunduk pula sama sendiri kat sini. Jadi Allah uji, maknanya kesungguhan ni perlu kepada istiqamah lah. Istiqamah. Dan antara kayu ukur penting dalam bab istiqamah adalah tidak berputus asa walaupun dah lama tinggal. Maknanya tinggal lama tu tak datang balik. Sebab poin istiqamah adalah teruskan usaha tanpa putus asa. Walaupun jatuh banyak kali. Jatuh banyak kali, terlepas banyak kali, datang lagi. Terlepas banyak kali, datang lagi. Buat muka tebal je. Sebab apa? Sebab saya datang sebab nak istiqamah. Walaupun saya terlepas banyak kali. Jadi ini beza orang yang istiqamah dengan orang yang memilih untuk putus asa sebab dia rasa dia dah tertinggal, aku dah tak istiqamah. Putus asa tu baru hilang istiqamah. Okay, merasakan macam aku dah tak layak, aku tak dapat berkat ni, ilmu ni apa semua, buat apa aku datang. Kita buat keputusan untuk perkara yang Allah sebenarnya putuskan, kita tak tahu pun. Allah tak bagi tahu pun kita tak layak ke. Jadi kita nak usaha terus ataupun tidak. Ini yang saya faham daripada bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menyebabkan Allah memilih hanya segelintir kecil sahaja yang dapat terus. Okay, dia biasa macam kelas macam ni lah. Kalau asalnya kerusi ada 30 ke 40 ke, okay, tambah pula ustaz tok guru yang hebat dan seumpama, penuh kan. Awal kelas ni mesti penuh. Cuba sampai ke kelas ke 10, kelas ke 20, okey lagi dah kot, mungkin kurang sikit je lah 30. Cuba kalau kelas tu dah sampai kelas ke 100, okay, masa tu dah start boleh kira dah orang dia datang. Sebab apa? Susah nak konsisten. Jadi kesungguhan ini harganya mahal. Kesungguhan ni harganya sangat mahal. Sebab tu Imam Nawawi sebut antara adab yang penting, yang sangat ditekankan, mesti bersungguh dalam menuntut ilmu. Muwadhiban alaihi fi jami'il awqati allati yatamakkanu minhu fiha. Dia biasakan diri dia, latihkan diri dia untuk menuntut ilmu pada setiap waktu kalau boleh. Maknanya sebabkan dia nak menuntut ilmu, ruang peluang yang ada setiap masa tuntut ilmu. Dan tak semestinya kalau dalam keadaan kita yang dah bekerja dan seumpamanya, atau ada urusan keluarga dan lain-lain, maknanya dia tak terhad lagi hanya semata-mata berada dalam suasana macam ni. Kadang-kadang sambil drive dah boleh dengar recording, buka YouTube ke MP3 kat mana-mana ke, ataupun sambil jumpa dengan kawan-kawan, maknanya kita adakan suasana dengan kawan-kawan yang berbincang tentang ilmu. Jadi kita usahakan apa saja keadaan yang kita terima adalah manfaat ilmu. Usaha. Okey, allati yatamakkanu minhu fiha, yang mana dia mampu untuk dapatkan ilmu padanya. Wala yaqna'u bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsiri. Dan jangan dia rasa cukup, alah sikit okeylah tu dapat dah lah, dalam keadaan dia mampu untuk cari dan dapatkan lebih banyak. Maknanya dia memang free, atau dia ada Allah kurniakan dia kelebihan dari sudut kewangan. Dia boleh bayar kalau nak pergi kursus ni, nak belajar dengan syekh sekian ke apa ke, dia boleh keluarkan duit dan seumpamanya. Maka itu ada kemampuan, jangan merasa cukup dengan sikit. Maknanya usaha semampu mungkin untuk dapatkan lebih banyak. Wala yuhammilu nafsahu ma la yutiku, tapi jangan pula berlebih-lebih sampai pada tahap yang sebenarnya dia tak mampu. Okey, dia tahu, dia dengar orang cakap ilmu hadis ni best. Okey, tapi dia maknanya dekat bahasa Arab pun masih lagi merangkak-rangkak. Janganlah lompat pergi jauh-jauh. Lepas tu dia nak belajar ilmu hadis pula, yang dia dengar ustaz-ustaz sebut cerita takhrij lah, ilah lah, pas sejarah takdir, periwayat apa semua, yang tu dia nak belajar dulu. Itu melompat, dan dia pergi kepada apa yang sebenarnya dia tak mampu untuk faham. Jadi itu juga pesanan Imam Nawawi, jangan bawa diri kepada perkara yang dia sebenarnya tak mampu, kerana itu dah termasuk dalam urusan-urusan yang terlalu mendalam. Okey, dia seolah-olah macam berenam pun tak ada, mengapung pun tak boleh, dia nak main kat dasar air, nak korek-korek kerang kat dalam laut tu 2-3 meter dalam dia. Mengapung pun tak boleh. Memang masuk tak timbul-timbul lah jaraknya. Turun lah, tak naik balik sampai ke sudah.
Okey, kita katakan belajar dulu berenang, belajar dulu nak bernafas macam mana dan seumpamanya. Maknanya kita tahu semua benda ada peringkat dan asas dia. Jadi dia cakap tadi apa? Maknanya kalau kita boleh lebih, jangan rasa cukup dengan sedikit dan jangan pula melebih-lebih. Maknanya perlu kepada kesederhanaan. Okey. Makhafatan, kenapa perlu kepada tahu di mana keadaan yang paling sesuai dengan kita? Kenapa? Supaya dia tak membawa kita kalau bila sikit sangat ke lebih sangat tanpa kita perasan, tiba-tiba kita rasa bosan. Okay, kadang-kadang dia rasa bosan, masa awal semangat rasa macam tiba-tiba Allah kita diuji bisikan macam awal-awal itu rasa macam banyak lawak dia, tapi lepas tu macam boring pula. Dia dah start dah. Okay, masa awal tu kita rasa macam banyak poin dapat, lepas tu tiba-tiba macam dah tak nampak apa-apa. Dah mulalah benda lain semua nak lebih menarik perhatian daripada apa yang dibincangkan. Okay, kita pun dah start pandang tirai tu, kenapa tirai tu pergi warna ni, tak warna lain. So syaitan pandailah tarik. Okay, sebab asalnya nak fokus, dan fokus dia susah. Dan bila benda-benda yang asalnya menarik perhatian kita dah tak ada, sebab dia jadi panjang kan, bincangan macam baca kitab ni lah antara salah satu ujian ni, macam tu lah. Baca kitab ni salah satu ujian ni macam tu. Sebab dia ada bahagian-bahagian seronok, ada bahagian-bahagian kita tak faham kenapa dia cerita benda tu. Kita pun tak faham kenapa dia cerita benda tu, sebab dia cerita ikut konteks keadaan dia. Tapi kita skip je lah, tak payah baca lah. Tak, kita kena amanah dengan apa dia bincangkan. Dan barangkali ada hikmah-hikmah yang perlu kita tahu, tapi kita tak dapat kaitkan dengan konteks kita sekarang. Belum masanya lagi. Jadi bersabar dahulu, dengar dulu, telan sahaja dahulu. Itu keadaan-keadaan yang biasa dilalui oleh penuntut ilmu. Okey, nak elakkan apa lagi? Nak elakkan daya'i ma hassala. Nak elakkan apa yang dia pelajari tak hilang. Okey, kenapa kena sederhana? Supaya apa yang ada tu tak hilang. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwali. Dan ianya berbeza-beza bergantung kepada keadaan seorang demi seorang. Dan ni kita dah bincang dulu kan, macam mana guru sendiri berhadapan dengan pelajar-pelajar dia. Ini perangai lain sikit, yang ni perangai lain sikit, yang ni kena tegas sikit, yang ni kena lembut, tak boleh tengking, tak boleh apa. Yang ni pula kena cara dia, tak boleh nak fokus suruh hafal, tapi fokus suruh faham, dan macam-macam cara lagi bergantung kepada keadaan. Jadi Imam Nawawi dan proses pembelajaran, proses menuntut ilmu daripada awal hatta Nabi berinteraksi dengan para sahabat sekalipun, kita akan nampak Nabi memberikan gaya yang berbeza antara seorang dengan seorang dalam usaha dia menyampaikan kebenaran. Wa idza jaa ila majlisis syaikh, bila dia hadir ke dalam majlis bersama gurunya, okey, falam yajidhu, tiba-tiba dia tak nampak mana cikgu ni, mana syekh ni. Intazarahu, jadi dia tunggu. Okey, tempat lain tak nampak syekh, balik. Kelas tak ada kot, ni aku silap hari. Okey, balik sebab macam-macam benda boleh buat kat rumah kan. Paling tidak boleh lepak kedai kopi, main phone, dan macam-macam lagi. Tak, kita tunggu. Boleh jadi guru terlambat ke apa, semua tu normal. Wala zamababahu, dan kekal tunggu di pintu. Kalau style-style dulu ni, sebab kadang-kadang majlis-majlis ni di kawasan sama ada rumah dia atau masjid atau pusat ilmu yang khas, yang mana syekh tu yang ada kunci, atau syekh tu ada kat dalam tapi dia tak buka pintu lagi, dia tunggu kat pintu. Okey, zaman sekarang orang dah buka dalam pintu kan, boleh terus duduk lah. Okay, tak terbayang kalau kunci lagi semua orang beratur kat luar tu kan. Kita tak ada nak beratur ni lah, dah pergi terus restoran belakang sana tu kan. Jadi yang dituntut, maknanya untuk guru-guru yang diiktiraf, jadi kita sebaiknya tunggu. Wala yufawwitu wadhifatahu illa an yakhafa qarahata syekhi lidzalik. Kalau dia ada bahagian tugasan, maknanya dia macam guru dia dah tetapkan hari ni pukul sekian-sekian kau punya tugas settlekan hafalan banyak ni, Al-Quran ke apa ke, jadi kau dengarkan aku pukul ni. Tapi bila
dia kena usahakan supaya penuhi jadual tersebut, tugasan tersebut. Okey, melainkan kalau dia datang pada waktu tersebut dia tahu Syekh tak suka. Disebabkan mungkin dia dapat tahu Syekh tengah sakit. Okay, tiba-tiba datang juga waktu tersebut. So kita tahu masa tu tak sesuai dan kita tak datang. Okay, maknanya kena tahu hal ehwal keadaan guru. Kena tahu hal ehwal keadaan guru. Okay. Bi ayya'lama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. Dengan mengetahui bahawa guru tersebut memang dah suruh datang, dia nak mengajar hanya waktu ni. Okay, untuk kamu pukul 3 sampai 5 dekat rumah saya atau dekat masjid, dan dia tak akan bagi ruang tersebut kepada orang lain kalau dalam kes tutoring lah, maknanya one to one punya style. Okay, jadi dia tak ajar kat orang lain, maknanya kita kena penuhi waktu tersebut. Tapi tiba-tiba dia ada problem dan seumpamanya, jadi kita tak menimbulkan rasa resah guru tersebut. Kemudian wa idza wajada syaikha na'iman, imam besar ni, dia pun boleh fikir isu kalau jumpa syekh atau guru tidur. Letih amat ni kan. Sampai-sampai kat kelas tengok, alamak, syekh tidur. Okay, kita pula semangat nak belajar kan. Syekh, bangun. Kita semangat nak belajar, kita pula nak ni. Ataupun mustaghilan bimuhimmin, nampak guru tersebut sibuk. Okey, ada kesibukan. Kenapa ada orang jatuh? Tiba-tiba semua sekali pergi. Okey. So, ataupun ada kesibukan yang penting. Okey, nampaklah Syekh tu tengah sibuk nak photostat lah, ataupun nampak ada urusan-urusan tertentu. Disebabkan dia faham bahawa itu barangkali akan mengganggu kalau dia minta juga belajar masa tu, lam yasta'zin alaihi, tak payah minta izin pun balik je. Ataupun bal yasbiru ila istiqadihi wa faraghihi, ataupun tunggu sampai dia jaga atau sampai dia lapang. Berapa lama tunggu tu ikut keadaan lah, maknanya yang kita memang mampu untuk tunggu. Okey, atau kalau tak ada peluang dan kita pula ada kesibukan, yang sarifu, balik. Okey, maknanya apa? Disebabkan dia nampak walaupun dah dijanjikan tapi kita perasan guru ada halangan. Okey, dan kita sendiri elakkan daripada membuatkan dia terganggu. Dan kata Imam Nawawi kat sini, was-sabru aula, dan bersabar tunggu lebih utama. Kalau kita tahu guru tersebut suka bila kita tunggu. Kalau kita tahu guru tersebut suka kalau kita tunggu. Tapi kalau kita tahu guru tersebut kalau dah sibuk memang tak akan ingat dah kita, baliklah. Balik. Okey, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain lakukan, okey, perkara yang sama. Imam Nawawi sambung menyebutkan wayam bagi ayya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi tahsili fi waqtil faragh. Dan untuk murid yang selalu berinteraksi dengan guru, dia kena bersungguh-sungguh untuk dapatkan sebaik mungkin ilmu, kefahaman bila guru dalam keadaan lapang. Okey, yang ni kita jarang, saya tak tahulah macam mana nak bayangkan. Contoh yang saya teringat adalah seorang guru saya. Hakikat dia lagi muda daripada saya, tapi dia daripada Syria. Okay, sekarang dah jadi pensyarah di UIA. Dan dia kalau tahu mana-mana guru-guru yang ada sanad hadis ke, yang ada sanad apa-apa kitab ke, jadi dan dia selalu berinteraksi dengan guru tersebut, tiba-tiba dia dapat tahu aku tengah free, dan dia akan pergi, dia akan terus ke rumah syekh tu, guru dia tu, dan dia akan sanggup habiskan 3, 4, 5 jam baca satu kitab sampai habis. Jadi
effort tersebut atau proaktifnya tindakan dia itu adalah perkara yang sangat mahal. Maknanya mengambil kesempatan apabila guru ada dalam keadaan lapang. Okay. Kadang-kadang kita tak tahu pun sebab tu penting adanya maknanya pertukaran maklumat, tanya khabar seumpamanya. Lepas tu tiba-tiba saya cakap, aku tengah free ni. Jom. Dia terus. Okay, dia ambil kesempatan tersebut untuk merebut peluang mendapatkan ilmu ketika guru dalam keadaan lapang. Okay, dan juga dalam keadaan bersemangat. Guru tengah semangat tu kita ambil kesempatan. Tanya lagi soalan sebab dia tengah semangat nak layan. Okay, jangan tunggu lagi bila dia dah penat, dia dah tak larat, dia dah stres dengan benda-benda lain, lepas tu dia tak, lepas tu pula kita macam-macam soalan. Tak kena lah. Okay, dan juga ketika dia masih lagi sihat, wa quwwatil badani wa nabahatil khatiri, dalam keadaan kesedaran dia masih tajam, fikiran dia masih tajam, wa qillati syaghilati, dan dalam keadaan dia tak ada banyak kesibukan-kesibukan yang lain. Kalau contoh yang teringat dekat dengan apa yang berlaku ni, macam kes pelajar-pelajar di Darul Quran. Okey, Darul Quran hafal Quran kan. Dan biasa style diorang akan ada dia himpunkan dalam berapa 10 ke belah-belah macam tu dengan satu guru daripada awal sampai habis belajar. Maknanya jadi hubungan mereka dengan guru tersebut rapat. Dan peluang untuk mereka mengulang kaji hafal yang baru tidak hanya berlaku di dalam kelas. Sama ada guru akan interact, korang free ke? Dia pun datang ke asrama. Ataupun pelajar dia punya mana anak buah ini yang pergi ke rumah ustaz tu, pergi ke rumah ustazah tu. Dan seumpamanya, bila diorang tahu ada peluang, dia rebut. Okay, sampaikan ada sebahagian mereka ni walaupun dah ke universiti, macam contohnya yang popular, siapa yang ambil program hafalan untuk ke UIA. Okey, diorang hafal dulu, tak ingat setahun ke 2 tahun macam tu, baru lepas tu dapat tawaran, lepas tu ke UIA. Jadi ada yang sampai walaupun dah di UIA masih lagi jaga hubungan dengan guru, dan guru pula yang datang ke UIA, jom tasmik, jom ulang hafalan, jom jaga. Masya Allah, saya kan dengar cerita ni, okey lah, kita pun tak nak kacau dia ni, biar dia betul-betul jaga hafalan dia. Tapi ia adalah maknanya hasil usaha kerana dia merebut peluang-peluang tersebut. Okey, rebut peluang bila guru tersebut tengah semangat. Qabla awaridil batalati wartifa'il manzilati, sebelum datangnya masa banyak halangan-halangan kesibukan. Okey, apatah lagi bila orang-orang ni, guru-guru ni dinaikkan kedudukan dia. Maknanya asalnya di guru mengajar macam biasa apa semua, tiba-tiba dah jadi tok guru, tiba-tiba dah jadi mudir, tiba-tiba dah jadi guru besar, head department apa semua, dah sibuk, kita dah tak boleh nak kacau dah. Jadi terlepaslah peluang. Okay, kebetulan tak ingat bila ada salah seorang maknanya guru saya juga dalam bidang hadis. Okay, dan dulu masa dia awal-awal lagi baru habis PhD, balik daripada Timur Tengah, kita selalu berinteraksi aktif. Okay, belajar takhrij apa semua, sampailah satu masa dia mula naik, orang mula kenal, dan aktif ke sana kemari, akhirnya terputus. Kami tak boleh nak buat apa. Cuma kebetulan tiba-tiba keluar message status WhatsApp apa semua. So respon kat situ kan, dia macam kalaulah masa boleh patah balik macam dulu. So kita bercakap lah, rasa macam terlepas banyak peluang dulu. Kalau masa dia free tu kita boleh belajar macam-macam, tapi dah terlepas. Okay, dia pun cakap balik, jadi teringat dulu-dulu macam-macam benda buat sama-sama. Jadi itu yang berlaku. Maknanya sebabkan apa? Sebabkan bila dia dah mula sibuk dan ke atas, kita akan terlepas peluang. Sebab kesibukan tu pun penting juga. Okay, bukan maksudnya bila dah naik ke atas tu macam tu habis ilmu semua tertinggal, tak. Kerana semua ni perlu ada yang menguruskan daripada atas, yang menyusunkan. Okay, kalau tak ada ketua jabatan pengajian Quran Sunnah tu, ingat semua lecturer tu boleh ajar macam tu saja ke kalau tak ada yang menguruskan daripada atas? Jadi dia perlu ada orang yang sibuk dengan urusan
pengkeranian, pentadbiran dan seumpamanya, supaya proses pembelajaran dan pengajaran itu berlaku dengan lancar. Baru budak-budak boleh belajar, baru cikgu-cikgu boleh mengajar. Okay, dia bukan semudah-mudah korang pergilah mengajar dah. Siapa nak susun jadual, siapa nak pastikan gaji diorang diberikan, okay, siapa nak pastikan tugasan-tugasan yang diberikan tak ada yang bertembung dan seumpamanya. Jadi ulama-ulama macam tu juga dulu. Maknanya sampai satu keadaan mereka jadi qadi, jadi hakim, sampai kat sini pula jadi musyrif madrasah sekian. Masa tu tak boleh dah lah nak Syekh aku nak datang tasmik engkau, Syekh aku nak datang nak baca kitab ni apa semua. Ya aku sibuk, aku kena jumpa orang sekian, aku kena ada mesyuarat kat sini, ada apa semua. Okey, kita tak boleh nak cakap Syekh kau dah tak macam dulu lagi. Tak boleh dah lah cakap macam tu. Sebab kita yang tak ambil peluang waktu dia lapang. Okay, kita tunggu, malulah apa semua kan. Jadi itu yang berlaku dan itu yang saya rasa. Dan ramai penuntut-penuntut ilmu rasa kan. Okay, Umar sendiri menyebutkan, Imam Nawawi nukilkan kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Okay, tuntutlah ilmu sampai jadi faqih. Okay, sebelum engkau diberi kedudukan sehingga engkau dah tak dapat lagi peluang-peluang untuk menuntut ilmu. Okay, kalau jadi pengurusi masjid contohnya, macam-macam urusan. Jadi pengurusi society ni, persatuan itu, NGO ini dan sebagainya. Sebab tu Imam Nawawi jelaskan maksud dia apa kat sini. Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un. Okey, bersungguh-sungguhlah untuk sempurnakan keahlian, kepakaran dalam keadaan kalian yang mengikut, pelajar yang menuntut. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian yang menjadi sadah, yang diikuti, yang menjadi tuan, bos, ketua dan seumpama. Maknanya usaha kat bawah tu dulu lengkapkan segala kemahiran dalam ilmu, di mana seolah macam macam Umar radhiyallahu anhu nak bagi tahu pada kita, jangan lari daripada untuk berada di atas bila kita dah lengkap. Okey, sebab yang menjadi asas adalah ilmu-ilmu dan perlunya kepada orang-orang yang berilmu untuk ada di atas. Tapi semua orang duk lari daripada atas, yang ada ilmu semua lari sebab mendah diri, rasa tak layak apa semua. Alih-alih siapa naik atas? Yang jahil, yang zalim, yang tak faham. Ni ujian Allah bagi. Okey, ada ilmu pula kadang-kadang Allah uji pula jadi terkeliru. Okey, dia dah terpusing, terbalik kod jadi benda lain. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina imtana'tum minat ta'allumi. Dia sambung sebut, kalau kalian kemudian menjadi orang-orang di atas, diikuti, ada pengikut, maka kalian akan terhalang daripada untuk menuntut ilmu. Susah dah lepas tu nak tuntut ilmu. Okey, kenapa? Lirtifa'i manzilatikum wa kasrati syughulikum. Kerana tingginya kedudukan kalian menyebabkan kalau ada orang nak belajar dengan siapa-siapa pun dia akan segan. Okey, kalau tiba-tiba lah, maknanya kalau contoh kan dari head of department, lecturer ke apa, tiba-tiba nak masuk kelas lecturer yang jadi staff bawah dia. Aku nak belajar dengan kau ni, masuk kelas kau. Okey, semua group dia tutup link. Tak bagi masuk. Okey, malu. Dan disebabkan apa? Disebabkan kasrati syughulikum, banyaknya kesibukan, tak sempat dah masa tu nak menuntut ilmu. Dan inilah makna, wa hadha makna qauli Imam Syafi'i. Imam Nawawi nukilkan maksud daripada kata-kata Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'asa. Dapatkan ilmu dan faqihlah dalam ilmu sebelum engkau menjadi ketua, pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Kerana apabila engkau dah berada di atas, maka hampir susah nak mencari jalan untuk tafaqquh, untuk faham, untuk beragama. Ia perlu bermula daripada bawah.
Seterusnya, bab seterusnya, fi tabkiri fil qiraati wa fi nafyil hasadi wal ujubi. Okey, bab atau bahagian tentang bersegera atau berpagian. Makna pagi-pagi lagi berusaha untuk mempelajari atau belajar atau menuntut ilmu, dan juga tentang menafikan hasad dan ta'ajub atau ujub. Hasad dengan ujub. Hasad apa dia hasad? Dengki. Dengki tu apa? Cemburu. Cemburu tu hasad. Iri hati balik. Pusing-pusing kat situ. Lala hasad tu sebenarnya kalau biasa, kalau kita kata ulama, dia akan sebut tamanni zawalin ni'mati ala sahibiha, mengharapkan hilang nikmat yang diterima oleh orang. Orang dapat nikmat, kita rasa tak selesa. Okey, barangkali kita tak cakap, aku tak cakap pun, tak ada pun, tak selesa dengan dia, tapi kita boleh tahu buktinya bila nikmat tu hilang, kita rasa senang. Orang tu punya nikmat tu tiba-tiba hilang, kita tiba-tiba rasa macam tersenyum sikit. Jahat ni, tapi dia terlintas dalam kita. Okay, sebabkan hidup ni kita selalu ada rasa persaingan kan. Okay, kadang-kadang berlaku persaingan, especially kalau dalam keluarga adik-beradik lah. Okay, dah besar, dah kahwin, contoh persaingan harta mungkin, anak pinak kan. Allah sini sebut wa tafakhurun bainakum apa ni, wa takathurun fil amwali wal aulad, maknanya banyak akan harta dengan anak pinak. Okey, kalau benda datang murah, anak berapa dah? Tak ada soalan lain ke? Tanya. Sebab itu dah terbiasa orang ni kan, macam sebab kita dah terbiasa dengan proses membandingkan, kerja membanding-banding. Jadi timbul hasad. Okey, dia dapat anak lagi, sampai ke sudah tak dapat anak, timbul hasad. Allah uji anak sakit, meninggal seorang ke apa ke, dia pula rasa macam tersenyum dari dalam. Itu hasad. Sebab tu antara cara-cara untuk menghilangkan hasad, kena buat apa? Nak hilangkan hasad kena buat apa? Nikmat ni Allah bagi kat orang, bukan kat kita. Kalau bagi kat kita syukur lah. Ni bagi kat orang, kita tak syukur macam mana? Bersyukur dengan apa? Merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tu yang dekat orang tadi tu, nak hilang hasad macam mana? Doakan kebaikan untuk dia. Okay, maknanya bila datang je kita rasa tak selesa, kenapa Allah bagi kat dia, tak bagi kat aku? Timbul benda-benda macam tu, ya Allah, bagikanlah kebaikan pada apa nikmat yang kau berikan kepada dia. Okay, semoga Allah berkati apa yang dia telah usahakan. Doakan kebaikan demi kebaikan untuk dia. Sebutkan perkara-perkara yang baik tentang dia kepada orang lain. Sebab kita akan cenderung mengumpat bila ada hasad. Bila ada hasad, kita akan cenderung mengumpat. Maknanya apa je yang kita nampak buruk pasal orang tu, kau tahu, dia mula. Okay, alhamdulillah dah, dia okey apa semua. Ni yang konon macam baik sikit, tapi sama je setan kau. Maknanya dia tu okey lah apa semua, tapi dia start mengumpat. Jadi hilangkan hasad tu daripada akarnya. Jangan dibiarkan. Okey, dia tumbuh, dan apa yang berlaku kemuncaknya seperti yang berlaku antara Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Okey, sampai sanggup untuk membunuh adik-beradik sendiri hanya kerana hasad. Apapun jadi Syekh Imam Nawawi sebut kat sini, kita ada baki dalam sekitar 6 minit lagi sebelum isyak. Wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala syaikhi awwal an-nahar. Penuntut ilmu dalam keadaan kalau majlis ilmu ni maknanya dibuka daripada awal lagi, maknanya sekolah tu memang awal lagi, pusat ilmu tu memang pagi-pagi lagi dah terbuka, hendaklah dia datang awal. Yubakkira bi qiraati ala syekh, datang awal pagi-pagi belajar dengan syekh awalan nahar, pagi-pagi. Kenapa? Kerana Nabi SAW, li hadithin Nabi SAW, Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah, berkatilah umatku ini pada waktu paginya. Okey, pada waktu paginya. Jadi didoakan, maknanya menunjukkan kelebihan urusan-urusan di waktu pagi, di mana keberkatannya, kelebihannya, keutamaannya, dan ditambah pula lagi kita dalam keadaan segar, baru bangun, tak ada apa-apa kesibukan lagi, dan itu lebih baik. Wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati mahfudhihi. Okey, dan dia juga kena usaha untuk jaga apa yang dia dah simpan, dia dah hafal, jaga elok-elok, ulang balik, amalkan. Wa yanbaghi an la yu'thira bi naubatihi ghairahu. Dan janganlah dia rasa macam tak apalah pagi ni orang lain datang dulu belajar pun tak apalah. Jangan rasa redha dan membiarkan untuk mendahulukan orang lain sebelum kita. Sebab apa? Sebab dalam urusan kebaikan kita fastabiqul khairat, kita yang dahulu berkejaran untuk dapat kebaikan, bukan buat perangai apa ni, kau nak pahala tak? Ayat-ayat dialog pergi ke orang konon kita ada banyak pahala tu kan. Cakap, kau nak pahala tak? Tolong buangkan sampah tu. Kau nak pahala tak? Kau pergilah dulu belajar pagi ni. Okey, ini ayat orang yang angkuh. Okey, jangan letakkan urusan pahala tu macam kita yang boleh putuskan siapa dapat siapa tak. Kalau itu sepatutnya kita boleh rebut, maka kita dahulu tanpa tawarkan kepada orang lain. Nak mengajar tu cerita lain lah. Ini cerita sekarang ni kita dengan kawan. Okay, kita kalau buat kita dapat pahala, tapi pasal kita malas nak buat, kita nak orang lain buat dulu. Maka itu bercanggah dengan konsep berkejaran, bersegera melakukan kebaikan. Imam Nawawi ada letak bab khas al-mubadaratu bil khairat. Okay, yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu, jangan bagi can peluang kepada orang lain. Fa innal ithara bil qurabi makruhun. Kerana mendahulukan orang lain dalam urusan ketaatan yang kita juga dapat kelebihan, maka ianya makruh. Makruh pergi dahulukan orang lain dalam bab ibadah apa semua. Okey, contoh apa? Contoh saf depan lagi banyak pahala, kita pun silakan ke orang lain. Entah apa masalah nak ke depan tu pun tak tahu. Okey, tapi Allah uji macam tu. Dia macam seolah-olah pada pandangan dia mungkin adalah dia merendah diri. Aku nak rendah diri sebab tempat depan ni tempat hebat-hebat, orang-orang yang hebat, jadi silakanlah ke depan. Dia lupa sebenarnya depan tu untuk direbut. Dan mendahulukan orang lain dalam urusan merebut peluang yang semua orang ada hak, selagi mana bukan betul-betul belakang imam. Belakang imam, yes, ada kedudukannya khas. Okey, Nabi sebut liyaliyannakum ulin nuha, hendaklah betul-betul kat belakang tu orang yang ada kefahaman. Tapi selepas-lepas tu kat ujung kanan kiri mana-mana semua orang layak dapat. Kalau budak yang masuk dulu dia layak. Okey, tak boleh nak tarik ke belakang. Jadi macam tu jugalah urusan kita, maknanya kita rebut peluang tersebut, bukan jadikan sila pas kat orang lain nak pahala tak. Tak cakap pun, tapi gaya ni macam tu lah. Okey, jadi kita tak disebut kat sini ithar maknanya mendahulukan orang lain. Okey, mendahulu macam apa-apa kebaikan. Ithar digalakkan dalam urusan apa? Muamalat. Maknanya kalau ada orang lain yang kita nampak makanan dah tak banyak, tinggal sikit je, kita dahulukan orang lain sebab nampak orang lain lagi lapar ke lagi apa. Yang tu pula kita biasa ithar diri kita. Sebab aku lapar, aku depan. Kalau beratur kerja kita nak dulu potong semua orang, kita tak kisah. Dalam urusan tu ithar pada orang lain. Dalam bab ibadah mendapatkan kelebihan fadilat daripada Allah, kita dahulukan diri kita. Okey, jadi bukan terbaliknya. Sebab tu kat sini hatta dalam menuntut ilmu, ithar pada diri sendiri, jangan dahulukan orang lain. Bi khilafil ithari bi hududin nufusi. Okey, beza ithar dalam keadaan-keadaan nakkan diri kita selesa. Okey, jadi naik LRT, naik bas, so kita ithar bagi orang lain duduk. So itu digalakkan ithar. Okey,
digalakkan ihsan asalkan ia tak memberi mudarat pada diri kita. Fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata fil ithari, kalau guru nampak ada keperluan untuk mendahulukan orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu kerana tujuan yang khusus yang ada faedahnya, maka dia bagi tahu, okey, dan student kena patuhlah. Jadi ada keadaan-keadaan barangkali ithar berlaku disebabkan permintaan ataupun keperluan. Wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkadul wasiyatu bihi alla yahsuda ahadan min rufqatihi aw ghairihim ala fadilatin razaqahu Allahul Karim iyyaha. Apa yang juga wajib dan mesti dan ditegaskan pesanan ini, janganlah pelajar penuntut ilmu merasa hasad dan dengki kepada mana-mana rakan-rakan, kawan-kawan, teman-temannya. Kenapa? Kerana apa-apa kelebihan yang Allah berikan kepada dia yang kita tak ada. Apasal dia tu cepat sangat menghafal, orang aku slow. Dia baru baca sekali, ulang melekat. Kita dah berapa kali dia ulang tak lepas-lepas juga lagi. Apatah lagi kalau kita jealous sebab apa? Sebab dia punya bacaan sedap. Kita kita sendiri kadang-kadang rasa macam aku sendiri sakit telinga dengar suara aku. Okey, timbul benda-benda macam tu, dia cakap jangan. Kerana kelebihan itu Allah berikan kepada sebahagian orang dan Allah tak berikan kepada sebahagian lain. Yang mana sebahagian lain pula boleh jadi ada kelebihan pada bahagian-bahagian yang lain. Okey, bukan maksudnya kita tak ada kelebihan langsung, lepas sudah macam tu aku tak payah ngaji lah, dah tak ada apa-apa kelebihan pun, tak. Wa alla yu'jaba bima hassalahu. Begitu juga orang yang diberi kelebihan jangan rasa takjub, rasa kagum dengan diri sendiri. Tengok suara aku sedap, bacaan aku best, okey, aku terror bahasa Arab. Tengok orang semua tak faham, aku seorang kita faham. Takjub betul, mujuk betul, rosak. Wa qad qaddamna idaha hadha fi adab syekh, dan kita dah bincangkan isu ni dalam adab-adab guru juga. Okey, wa tariquhu fi nafyi al-ujbi, dan cara untuk menafikan, menghilangkan rasa ujub, an yudhakkira nafsahu, ingatkan diri dia, annahu lam yuhassil ma hassala bihaulihi wa quwwatihi. Ingat, dia tak dapat semua kelebihan-kelebihan tersebut dengan kemampuan dia sendiri. Tak. Okay, dia pandai hafal ke, dia cepat ingat ke, suara sedap ke, bukan sebab dia sendiri. Wa innama huwa fadlum minallahi, tapi ianya kurniaan daripada Allah. Ingat tu, maka kita akan dapat menghilangkan rasa ujub. Walam bagi an yu'jaba bi syai'in lam yakhtari'ahu bal auda'ahu Allah Ta'ala fihi. Malah sepatutnya dia tak perlu nak takjub, rasa ujub dengan apa-apa pun yang dia sendiri tak buat. Dia tak boleh nak buat suara dia sedap. Maknanya cuba asalnya suara tak sedap, maknanya suara pergi baca apa semua, lepas tu dia tak boleh macam tekan switch ke atau install apa-apa ke, ni suara dia sedap, dia tak boleh buat sebab ianya kurniaan. Okey, kepandaian, kemampuan untuk hafal tu pun dia tak boleh nak buat. Okey, sebab Allah yang letakkan, Allah yang programkan untuk dia. Wa tariquhu fi nafyil hasad, nak hilangkan hasad pula. Kita ambil masa sikit sebab tak habis lagi bahagian ni. Dengan menyedari bahawa hikmah Allah, okey, anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'ala hadhil fadilati fi hadha. Sebab Allah yang menetapkan untuk kurniaan ini diberikan pada keadaan ini, bukan pada keadaan mana sedar Allah yang tetapkan. Fayam bagi alla ya'tarida 'alaiha, dan dia tak sepatutnya merasa tak suka, membantah, membenci apa hikmah yang Allah dah tetapkan, Allah dah inginkan. Dan janganlah dia pula sampai paksakan kelebihan-kelebihan tersebut untuk diri dia pula ke untuk keadaan-keadaan yang lain. Maknanya apa? Terima apa yang dah Allah kurniakan kepada orang lain yang kita tak ada. Selesai bab yang keempat, dan insya-Allah kita akan sambung 2 minggu lagi masuk bab yang ke-5. Ada apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? Saya? Kalau
memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah. Apa yang Ustaz cerita tadi, pasal benci lah, orang tu lebih kan, orang tu lebih, orang tu kurang, kita kurang, jadi kita pandai kan. Tak ada makna kuat ke sikit supaya tak teruskan. Itu semua dah ada Al-Quran. Allah sebut dicantik dalam kitab Allah sebut kan. Kita nak amal kan, tak seorang kan, kahwin tak ada anak kan, atau kita banyak kan, kita sikit kan, sikit dengan kaya kan, semua dah tertulis. Betul tak? Betul. Semua dalam Quran kan. Maksudnya kita kena reda lah. Setuju. Jadi redha dengan ketentuan Tuhan juga merupakan bahagian membantu untuk menghilangkan hasad. Membuatkan kita rasa cukup dengan apa yang Allah dah kurniakan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama kita pun tak nafikan makna syaitan ada. Jadi dia akan cucuk. Dia akan hasut, dia akan berikan keadaan-keadaan menyebabkan kita terdedah kepada perasaan-perasaan yang bercanggah ni. Jadi kita minta perlindungan juga daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita doa juga daripada Allah untuk menghilangkan rasa hasad, dan kita usahakan perkara-perkara seperti yang disarankan. Doakan kebaikan untuk orang. Dan sedar apa yang kita dapat adalah kurniaan daripada Allah, dan proses itu berterusan sampai bila-bila. Jadi saya rasa cukup kot. Ada less? Ya. Sekejap, belakang tanya dulu. Ya, perasaan hasad tu semua jadi dalam di Tuhan bagi kita rasa hasad dosa lah. Okey. Selama ia kekal dalam sebagai perasaan, belum dizahirkan, maka dia tak membawa apa-apa kesan. Tapi isunya apa? Sebab ia akan membawa kepada penampakan. Maknanya dia boleh terus nampak pada wajah, dia boleh terkeluar pada kata-kata, dan kemudiannya pada perbuatan. Maka kat situ kita kena bertanggungjawab. Masa kat situ dosa lah. Jadi hasad ke, ujuk ke, riak ke, apa semua tu, dan yang jadi masalah maknanya pada pandangan Allah kita dah tak ikhlas. Jadi maka kita dah ada kurang pahala pada apa-apa kebaikan yang kita buat, kerana dia dah ada tujuan-tujuan lain. Kerana tak puas hati dengan orang tu, kita pun buat baik kat tempat lain pula sebab hasad dengan orang sana, sebab kita pun buat kebaikan yang lebih lagi, tapi tujuannya bukan sebenarnya kerana Allah. Dan macam-macam lagi keadaan. Sebab ni semua urusan hati. Hasad, ujub, riak, macam-macam lagi, semua dalaman. Jadi perlu kepada jaga. Selagi tak keluar, memang bahaya dosa dia kurang, tapi dia akan bawa kepada tu kalau dibiarkan. Soalan ketiga. Guru. Dia yang diberi gaji. Lepas tu dalam waktu dia bekerja tu, dia contoh dia pergi main TikTok ke, main Shopee ke apa, adakah itu dia menambah amalan ataupun? Okey. Sebab hampir mustahil kita ni bila bekerja ke apa ke, maknanya kalau contoh dalam konteks yang normal kerja 8 sampai 5 kan. Dan setiap saat tu memang buat tujuan kita bekerja. Maknanya kalau menghadap komputer 8 jam, hampir mustahil. Sebab tu biasanya kalau siapa-siapa yang terlibat dalam HR ke apa ke, dia akan maklum, ataupun siapa yang ada interaksi dengan bos dan apa semua, bos pun akan maklum tak ada orang yang boleh bekerja straight hours. Jadi akan ada keadaan-keadaan dia perlu rehat, dan berehat ni terlalu banyak ruang-ruang ni. So dia bercampur-campur dengan ruang rehat yang digunakan untuk kebaikan atau bukan, atau sia-sia membazir waktu dan seumpamanya. Kadar dia betul-betul berehat ke, berhibur ke, sampai mengelak tak siap kerja ke, dan macam mana. Jadi dia berbeza antara seorang dengan seorang. Jadi untuk terus mengatakan kena fokus kerja je, tak boleh buat benda lain langsung, hampir mustahil lah. Kita kat sini pun setakat ni rasa siapa-siapa je kerja, hatta kerja-kerja kebaikan, makna mengajar, jadi ustaz ke, guru ke, apa ke, adakah maknanya Imam Nawawi sebut sendiri akan ada keadaan guru rasa bosan,
malas. Maknanya kita boleh cakap macam tu, tak halal lah gaji dia dapat. Tak. Okay, sebab manusia ni adalah faktor-faktor manusia yang normal. Maknanya akan ada keadaan mereka letih, akan ada keadaan mereka bosan. Malah Imam Nawawi cakap student yang kacau. Bagi dia masa untuk berehat. Dan adakah dia tetap layak untuk dapat gaji dan mendapat upah atau gaji dia? Dia tetap layak sebab dia masih lagi berusaha untuk melaksanakan tugasnya mengikut tempoh yang ditetapkan. Isunya ada bahagian-bahagian tertentu dia perlukan rehat. Okey, dia perlukan apa ni, boleh jadi nampak budak-budak tengah main bola pun dia ikut sekali, tengah main bola pula dalam kelas ke apa ke. Dan ada faedah-faedah lain dia barangkali, maknanya dia dapat rapatkan hubungan dengan pelajar-pelajar walaupun masa tu sepatutnya dia mengajar. Jadi dia sangat subjektif, bergantung pada situasi dan suasana, dan barangkali ada penjelasan-penjelasan tambahan lagi yang lebih tuntas, tapi itu apa yang saya dapat simpulkan buat masa sekarang. Saya rasa cukup setakat tu dulu. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.